tukar nama daripada Judea, Judea kepada Palestin. Okay. And pada waktu Roman Empire ni, masyarakat Yahudi menentang penjajahan Roman Empire, dan pada waktu itu Roman Empire membalas balik penentangan daripada pihak Yahudi dan menghalau mereka keluar daripada Judea. Dan akhirnya terdapat banyak diaspora Yahudi di seluruh Eropah. Dan setelah Roman Empire berjaya mengawal kawasan wilayah ini, diikuti pula dengan Ottoman Empire. Ottoman Empire adalah sebuah kerajaan Islam yang paling besar pernah wujud dalam sejarah Islam dan sejarah dunia. Dan pada waktu ini, in fact sewaktu Roman Empire dia dah halau orang Yahudi keluar, kawasan tu dah jadi macam kawasan yang ada orang Yahudi, orang Arab dan pelbagai kaum lain. Dan orang zaman Roman Empire ni yang memperkenalkan Kristian di situ. Disebabkan itu ada tempat suci orang Yahudi, orang Kristian dan akhirnya orang Islam di kawasan yang sama. Okay. Jadi pada waktu Ottoman Empire ini adalah sebuah kawasan orang Islam, dan Ottoman Empire menguasai kawasan ini bukan sekejap tapi lama, beratus tahun lamanya. Okay. Dan setelah kekalahan Ottoman Empire sewaktu Perang Dunia Pertama, kawasan Palestin diletakkan di bawah British Mandate. Okay, di bawah British Mandate. Dan di bawah pentadbiran Britain pada tahun 1940-an, mereka menjemput orang-orang Yahudi untuk British lah, sebab masa itu dia adalah penguasa untuk kawasan Palestin melalui Balfour Declaration. Dia panggil orang Yahudi untuk menetap di situ. Seperti mana sewaktu Britain menjajah Myanmar, menjajah British India, mereka membawa orang Rohingya ke Myanmar. Dan seperti mana juga berlaku penjajahan Britain di Tanah Melayu, yang mana pendatang-pendatang daripada luar Tanah Melayu telah dibawa masuk. Sama jugalah seperti ini. Jadi pada waktu itu dia bawa masuk Yahudi lah untuk menubuhkan negara di situ. Okey, dan akhirnya ini adalah peta Palestin dan Israel dari awal tahun 1947 hingga sekarang. Dan pergolakan yang berlaku ni telah menyebabkan United Nations PBB makinlah terjadilah untuk buat dua negara, two state solution. Two state solution ni gagal dan akhirnya menyebabkan perang pada tahun 1967 yang mana Israel menang total, dan dia berjaya menjajah kawasan daripada Sinai di Mesir sampailah ke Golan Heights di dekat Lebanon, Syria dengan Jordan tu. Dan setelah itu berlaku perjanjian dengan Egypt di mana Sinai dipulangkan kepada Egypt, dan inilah sempadan yang ada sekarang, iaitu Israel mengawasi kawasan yang berwarna biru dan Gaza dan West Bank ini adalah untuk negara Palestin. Tapi perlu diingat, sempadan yang ada ni bukanlah sempadan antarabangsa tapi adalah sempadan genjatan senjata. Okey, sempadan bukan sempadan antarabangsa tapi sempadan genjatan senjata. Dan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana apabila two state solution itu gagal dan peperangan di antara Yahudi dan Arab telah memihak kepada pihak Yahudi, kita dapat lihat sampai sekarang disebabkan tak ada penyelesaian, negara Palestin ditelan sedikit demi sedikit, terutama di kawasan tebing barat. Dan Gaza pun sekarang ni makin menguncuplah. Okey. Dan mengapakah berlaku penjajahan di West Bank? Okey, macam saya sebut tadi, garis sempadan yang berlaku yang ada di antara Palestin dan Israel itu adalah bukan garis sempadan antarabangsa, tapi garis gencatan senjata, armistice line. Disebabkan tidak ada sempadan yang tetap, Israel
bahawa itu adalah kawasan yang dia boleh ambil alih walaupun ini telah ditentang oleh ini adalah International Court of Justice yang mengatakan Israel dengan Palestin. Inilah apa yang berlaku sekarang di dalam West Bank itu sendiri. Ada banyak yang merah-merah itu adalah penempatan haram Yahudi. Okey, dan ini dibuatkan lagi apabila Donald Trump jadi presiden Amerika Syarikat, dia isytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negeri bagi Israel. Okey, jadi ini yang berlaku sekarang ni daripada 1917 sampailah sekarang. Jadi kalau sesuatu kita tak selesaikan perkara ini, negara Palestin pun tak mustahil akan lenyap pada satu hari nanti. Okey, sebelum saya berhenti, saya hanya nak menunjukkan peta yang menarik ini. Ini adalah negara-negara yang telah mengiktiraf kedaulatan Israel. Semua negara kecuali negara-negara dunia Islam. Kalau kita tengok di Malaysia ada titik hijau di bawah selatan. Singapura adalah sahabat baik Israel. Itulah sebabnya kapal terbang Israel terbang di atas ruang udara kita nak pergi Singapura. Itu nanti saya akan sebut sedikit sebentar lagi. Dan ini adalah negara yang telah mengiktiraf Palestin. Sebenarnya banyak negara yang iktiraf Palestin. Negara Amerika Selatan, Afrika, malah Korea Utara sendiri ya. Dan negara-negara yang bersahabat dengan Amerika Syarikat yang berbaik, allies of the United States yang bukan negara berkecuali, tidak mengiktiraf Palestin. Dan ini adalah status Palestin dan Israel di PBB. Israel adalah member penuh sejak tahun 1949 dan Palestin adalah non-member observer state. Tapi memang diiktiraf, nanti Dr. Farid akan sebut bahawa Palestin juga diiktiraf sebagai sebuah negara. Jadi saya rasa setakat itu untuk soalan pertama, saya serahkan kembali kepada moderator kita, Dr. Nur Zahidah. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Hazmi. So basically, kita telah melihat peranan negara-negara yang tempat tertubuhnya negara haram Israel dan juga perjanjian Balfour dan beberapa insiden yang telah menyebabkan penubuhan kepada negara Israel. Dan juga saya ada satu perkara baru jugalah yang saya belajar pada malam ini, iaitu bahawa sempadan Israel dan Palestin adalah merupakan sempadan gencatan senjata dan bukannya sempadan antarabangsa. Okay, dan isu two state solution agak panas juga diperkatakan ketika ini, kita tak touch lagi on that. So basically Israel, okay, Palestin dikatakan sebagai non-member tetapi juga diiktiraf juga sebagai sebuah negara. Okay. Dan Israel memanglah diiktiraf sebagai sebuah negara. Okey, jadi ini membawa saya kepada soalan saya yang kedua. Okey, kepada panel kita yang kedua, iaitu Dr. Farid. Okey, so bila kita sebut negara, okey, bila kita sebut apakah perkara-perkara atau ciri-ciri yang merupakan yang membuatkan satu negara itu diiktiraf, ataupun apakah konsep kenegaraan di bawah undang-undang antarabangsa, contohnya menurut Montevideo Convention. Okay, basically Montevideo Convention ini memberi definisi kepada konsep kenegaraan. Okay, Dr. Farid, apakah konsep kenegaraan mengikut undang-undang antarabangsa? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya, Dr. Zahidah semua kan? So sekejap saya share screen. Juga 10 minit Dr. Farid. Oi, banyak ni nak kena bincang ni. Boleh dengar suara saya, Dr. Zu? Ya, boleh. Loud and clear. Right. Now, berkenaan dengan soalan moderator bertanyakan mengenai apa ciri-ciri kenegaraan ataupun statehood,
dari sudut pandang undang-undang antarabangsa. So kalau tanya mana-mana pelajar undang-undang yang telah pun mengambil subjek ataupun kursus public international law, so tidak dapat tidak satu rujukan utama yang harus dirujuk ialah ataupun iaitu Montevideo Convention. Right? Itu nama pendek dia lah. Right, the long name for this treaty is Montevideo Convention on Rights and Duties of States 1933. So dari tahun 1933 lagi sudah wujud perjanjian antarabangsa yang dinamakan Montevideo Convention ini. So basically perjanjian antarabangsa ini diguna pakai oleh negara-negara di Amerika, right, North America, right. Mereka mengadakan perjanjian because selepas banyak negara di bahagian Amerika tu sudah menjadi negara merdeka dan sebagainya, so perjanjian ini diwujudkan untuk mengiktiraf dan untuk meraihkan pertumbuhan ataupun kelahiran negara-negara baru. So perkara pertama ataupun artikel pertama Montevideo Convention ini menyatakan bahawa, so saya ada cite dekat sini, the exact provision of the law, dia kata the state as a person of international law should possess. Now, bila kita baca sesuatu peruntukan undang-undang antarabangsa, right, terutama sekali undang-undang antarabangsa lah, kita kena tengok apa perkataan yang digunakan dalam undang-undang tersebut. So jadi bila kita tengok perkara pertama dalam Montevideo Convention ni dikata state adalah dikira sebagai individu di peringkat ataupun dari perspektif undang-undang antarabangsa yang mana ia haruslah memiliki, should possess. Now, the word should possess ini digunakan dalam perkara 1 Montevideo Convention. Jadi haruslah memiliki ataupun should possess ini didefinisikan sebagai kualiti-kualiti yang ada untuk menjadi sebuah negara, dan tidak semestinya jika tidak ada benda ini maka kawasan itu tidak boleh dikategorikan sebagai sebuah negara. Dia hanya kata should possess. So kalau dalam law kalau kita pakai perkataan shall, bermakna dia membawa maksud mandatory. So kalau tidak fulfill atau tidak memenuhi kriteria ini, maka kawasan itu tidak boleh dikategorikan sebagai sebuah negara. Jadi undang-undang ni hanya mengatakan bahawa should possess. Should possess boleh didefinisikan ataupun boleh diinterpretasikan sebagai haruslah memiliki. So kalau tak ada pun tak apa, tapi kalau ada lagi baik. Right? Ada 4 elemen ataupun 4 kriteria yang sesuatu kawasan itu boleh dikategorikan sebagai sebuah negara dalam perspektif undang-undang antarabangsa, iaitu menurut perkara 1 Montevideo Convention. Nombor 1 ialah permanent population ataupun populasi kekal. Kedua, defined territory ataupun kawasan yang sempadan yang jelas. Ketiga, kerajaan ataupun government, dan keempat, capacity to enter into relations ataupun kemampuan untuk membuat sesuatu hubungan antarabangsa dengan negara lain. So saya briefly akan explain satu persatu elemen ini, right? So saya pun dan rakan-rakan saya pun ada menghasilkan buku mengenai statehood ini dan yang telah diterbitkan pada tahun 2019. So nanti bolehlah kalau ada masa bolehlah baca buku tu. So secara ringkasnya elemen pertama mestilah mempunyai penduduk yang tetap ataupun permanent population. Nah, menurut perspektif antarabangsa, permanent population ini tidaklah membawa maksud populasi itu mestilah kekal. Contoh, kalau dia ada 3 juta, dia kena 3 juta tu je. Right, so because it doesn't make sense, dia tak masuk akal. Because of course orang akan berkahwin, akan mempunyai anak dan sebagainya, dan populasi akan bertambah. So permanent population tidak membawa maksud populasi itu mestilah kekal, tetapi mestilah ada penduduk. Ada beberapa isu yang dibangkitkan di peringkat antarabangsa.
Salah satunya macam mana dengan kawasan ataupun sesebuah kawasan itu mempunyai penduduk yang nomad, iaitu berpindah randah. Jadi Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ telah pun mengeluarkan satu pendapat sama ada penduduk nomad ini boleh dikategorikan sebagai penduduk tempat ataupun penduduk asal di kawasan itu. Jadi Mahkamah Keadilan Antarabangsa berpendapat bahawa penduduk ataupun masyarakat nomad pun boleh dikategorikan sebagai permanent population. Pindah randah itu pun boleh dikategorikan sebagai permanent population, apatah lagi masyarakat yang menetap di kawasan yang sama, right? So this is one of the perspective under international law. Now, the second question is about berapa ramai. Perlu tak ada had dia? Contoh mesti lebih 100,000 ke, 1 juta ke, 5 juta ke? Dalam perspektif undang-undang antarabangsa, size of the population is immaterial. Bermakna tak kira berapa ramai, selagi mana dia ada populasi, dia ada penduduk, itu dikira sebagai salah satu elemen kepada sebuah negara itu. So saya ada senaraikan di dalam slide ni beberapa contoh di mana ada populasi yang tak sampai 1,000 pun, tapi masih lagi dikategorikan sebagai permanent population in the eyes of international law. Sebagai contoh, Vatican City mengikut statistik World Bank tahun 2019, dia hanya ada 825 rakyat saja. Right? So itu pun sudah cukup untuk mengkategorikan penduduk di Vatican City sebagai permanent population dalam perspektif undang-undang antarabangsa. So elemen kedua iaitu defined territory ataupun kawasan yang kekal, kawasan yang tidak berubah-ubah. Okay? Maksud defined territory ini bukanlah sesuatu kawasan yang mesti kekal ataupun tidak berubah-ubah. Right? Because kita juga harus melihat dari perspektif undang-undang antarabangsa yang lain, iaitu sebagai contoh undang-undang laut sebagai contoh. Macam mana kita nak kira teritori sesebuah negara itu mengikut low tide ataupun semasa ataupun sewaktu air surut. So ini pun mestilah diambil kira bagi mengukur setahap mana ataupun takat mana define territory sesebuah negara itu. So dari dengan kata yang mudah, define territory itu mestilah ada memberikan sesebuah negara itu satu kawasan, right? Kawasan yang boleh dijaga, right? So ada beberapa kes sudah dibawa ke Mahkamah Antarabangsa. So saya just bagi contoh di the case of Monastery of Saint Nom case tahun 1924. Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang sebelum PBB iaitu Permanent Court of Justice ada mengatakan bahawa absolute certainty about boundaries is not required. Dia kata tak perlu pun you nak tunjukkan okey tak kat sini yang absolute you punya boundary, right? So selagi mana mengikut mahkamah, selagi mana sesebuah negara itu boleh tunjukkan dia ada consistent control dekat kawasan itu sudah cukup menunjukkan bahawa kawasan itu ialah kawasan milik sebuah negara itu. Okay? So keluasan itu pun tidak menjadi satu masalah. Right? So selagi mana kawasan itu mestilah dikontrol. Now, saya bagi contoh bagi kawasan negara Israel. Right? Tadi Dr. Hazmi ada sentuh mengenai isu Bukit Golan, right? Pada tahun 1967 dan sebagainya, right? In the 1960s. So isu yang sama juga wujud mengenai element of defined territory ini, di mana Israel ingin membesarkan teritori ataupun kawasan dia, right, daripada teritori yang ada kepada Bukit Golan, right, yang mana dia adalah bersepandaran dengan beberapa negara yang lain, iaitu Mesir, Jordan, Syria dan Lebanon, right. So bila Israel ingin membesarkan teritori itu, so dia dengan kata lainnya sudah tidak memenuhi kriteria, because kalau kita ikut plain language of the word
define territory itu, bila dia nak besarkan territory itu sudah melanggar salah satu element of the law. Right, so size is immaterial, right? Besar mana pun tidak menjadi masalah. Yang ketiga ialah mestilah ada sebuah kerajaan, right? So saya tak nak cerita panjang mengenai isu kerajaan ini. Saya just nak kaitkan dengan pengisytiharan kemerdekaan oleh negara Palestin pada tahun 1988 oleh PLO ataupun Palestine Liberation Organization, yang pada tahun 1988 telah pun mengisytiharkan bahawa Palestin ialah sebuah negara yang merdeka. Namun pengisytiharan ini tidak diterima di peringkat antarabangsa kerana kawasan yang kononnya diisytiharkan milik Palestin masa itu masih lagi diperintah dan dikawal oleh Israel. Jadi mengikut perspektif undang-undang antarabangsa, since Palestine tak boleh nak tunjukkan yang dia ada control over the territory, maknanya 1988 Declaration of Statehood by Palestine cannot be accepted under international law, right? And lastly is on the element of capacity to enter into relations with other states. So kalau dah ada population, dah ada defined territory dan sudah ada kerajaan, so nak tak nak untuk menjadi sebahagian daripada masyarakat antarabangsa, sesebuah negara itu haruslah menjalinkan hubungan dengan negara yang lain. So ini pun adalah salah satu kriteria di mana untuk melihat sama ada sesebuah kawasan itu adalah sebuah negara yang berdaulat di peringkat antarabangsa. Jika negara itu tidak dikategorikan sebagai negara berdaulat, maknanya negara yang lain tidak akan menjalinkan hubungan diplomatik dan sebagainya dengan negara tersebut. Right? Jadi saya rasa setakat itu saja explanation saya mengenai isu statehood ini, dan saya akan kembangkan lagi dalam soalan-soalan yang berikutnya. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Farid di atas penjelasan. Jadi saya rasa kita dapat clear idea apakah maksud konsep kenegaraan mengikut Montevideo Convention. Okay, perlu ada populasi yang tetap atau kekal, perlu juga ada wilayah, okay, dan perlu ada kerajaan dan keupayaan to enter into a diplomatic relationship dengan negara lain. Dan satu isu yang saya berminat di sini diutarakan ialah fakta yang mengatakan bahawa Israel sentiasa membesarkan wilayah dia. Jadi kita daripada gambar peta asal yang ditunjukkan oleh Dr. Hazmi panel pertama tadi, kita lihat wilayah Israel daripada asalnya kecil makin lama makin besar. So dia punya wilayah dia macam tak tetap dan makin besar. Dan ini dikatakan melanggar undang-undang antarabangsa. Jadi ini membawa kita kepada soalan yang ketiga, kepada panel pertama balik, iaitu Dr. Hazmi. So berdasarkan isu-isu terkini, okay, tentang konflik Israel dan Palestin, apakah komen atau ulasan doktor tentang pergolakan yang dilihat tidak berkesudahan di antara Israel dan Palestin? Baik, terima kasih Dr. Nur Zahidah dan juga penjelasan yang sangat baik oleh rakan baik saya Dr. Farid. Dan sebelum saya mula, saya ingin acknowledge kehadiran kawan baik saya dan Dr. Farid dari KETA, Kolej Tengku Abdul Rahman, pensyarah KETA yang kita orang memang sangat kawan rapat, kawan yang sangat baik. Dr. Hisham, insya-Allah okey. Encik Hisham ada bersama kita pada hari ini dari Bangsa Maju. Disebabkan COVID ni dia tak dapat datang, dia kena stay sana, kalau tak dia dah lama join kita orang kat sini. Okey, jadi terima kasih banyak Encik Hisham join webinar ini. Dan untuk menjawab soalan Dr. Nur Zuhaidah tadi, saya punya jawapan pergolakan ni, jawapan saya simple tapi saya akan menjelaskannya dengan lebih mendalam. Jawapan dia adalah two people wanting to govern the same land. Dua pihak atau lebih, tapi dalam isu ni dua pihak ingin mentadbir kawasan yang sama.
saya ingin berkongsi slide saya di sini yang saya ada sediakan untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas. Okey. Seperti yang kita tahu, pihak British, sebelum saya jelaskan mengenai sejarah two people wanting to govern the same land, saya ingin menyatakan di sini, pihak British, dia pergi mana-mana bahagian di dunia, dia menukar demografi kawasan yang dia jajah. Sebagai contoh, sewaktu mereka pergi ke Sri Lanka, di mana penduduk asalnya adalah Puak Sina, dia ada juga penduduk asal Tamil di situ. Jadi pihak British bila dia tadbir Sri Lanka ditukar demografi sana sebab untuk kepentingan ekonomi dia. Bila dia datang ke tanah Melayu sama juga dibuatnya. Disebabkan itu sebelum Singapura bertukar kepada pihak British pada tahun 1819 dan 1824, Singapura adalah sebuah kawasan, sebuah pulau yang majoriti penduduknya adalah majoriti penduduk Melayu. Dan sultannya pun Sultan Melayu, Sultan Husin. Tapi bila British datang, kita tengok apa yang berlaku di Singapura pada hari ini. Sehingga efek dia dapat terasa sampai hari ini. Dan juga apa yang British buat di selatan, di utara tanah Melayu. Bila dia sign Treaty, Anglo-Siamese Treaty yang telah menyerahkan orang-orang Melayu di utara tanah Melayu, di selatan Thailand kepada Thailand. Perkara yang sama dia buat juga kepada masyarakat Rohingya, yang sepatutnya sepadan negara tersebut meletakkan orang Rohingya di dalam Bangladesh, tapi orang Rohingya masuk dalam Myanmar. Siapa yang lukis garis sepadan tu? British lah. Lepas tu satu lagi, sewaktu Pakistan dan India dicipta awal tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, kita dapat lihat macam mana British memisahkan Pakistan dan India dan berlaku migration yang sangat hebat yang menyebabkan berlaku banyak kematian oleh orang Hindu yang mau pindah dari Pakistan ke India dan orang Islam di India yang mau pindah daripada India ke Pakistan. Dan garis sempadan ni dilukis oleh salah seorang pegawai British yang tidak pernah travel ke timur. Yang paling timur dia pernah pergi adalah kota Paris. Jadi bagaimana mungkin mereka faham demografi masyarakat asal di situ. Jadi sama juga dengan Palestine. Asalnya penduduk di situ majoriti Arab dan berlaku perubahan sekarang ni. Perubahan demografi akibat apabila British mentadbir wilayah tersebut selepas kejatuhan kerajaan Uthmaniyah. Jadi disebabkan itulah kita kita kena kuat sebagai sebuah kerajaan Islam. Malaysia, Indonesia, Brunei harus bersatu dengan negara-negara. Dr. Hazmi, maaf saya mencelah, memang Dr. Hazmi ada slide biru saja kan sebab saya tak nampak apa-apa. Ya. Saya akan pasang sekejap lagi. Sabar Doktor. Okay. Sabar. Sabru minal iman. Sekejap je. Okey, tapi masih lagi 3 minit kan, 7 minit lagi. Okey, jadi itu adalah penjelasan dari peringkat awal. Apa yang saya ingin kata di sini, pihak British dia buat onar bukan di tanah Melayu je, seluruh dunia. Dia pergi ke Amerika Syarikat, apa jadi kat penduduk asal di sana? All eradicated. Nasib baik kita tak jadi macam itulah. Jadi balik kepada soal asal, di Palestin, isu dia adalah dua pihak ingin mentadbir tanah yang sama. Kalau kita ikut sejarah penjelajahan semua tu, sebelum saya balik kepada Palestin, saya nak bagi contoh yang berlaku di merata dunia. Portugis dan Sepanyol pernah jadi kuasa maritim yang hebat sampai Portugis menjajah kita pada tahun 1511. Tapi hebat-hebat Portugis dia tidak berjaya mengusir orang Melayu keluar daripada Semenanjung Melayu. Dia hanya kawal Melaka je kan, kota Melaka. Jadi pada waktu itu Portugal dan Sepanyol ingin menjajah dunia. Tapi Portugal pergi ke timur, Sepanyol pergi ke barat. Mengapa ini berlaku? Ini berlaku kerana mereka tidak mahu bergaduh sesama sendiri. Macam saya cakap tadi, two people wanting to govern the same land, akan berlakulah konflik seperti mana yang Dr. Zuhairah sebut tadi. Jadi awal-awal lagi pihak dua negara iaitu Portugal dan Sepanyol telah menandatangani Papal Bull of Demarcation yang telah membahagi dunia kepada dua bahagian, Barat Sepanyol, Timur Portugis. Okey. Dan setelah itu dia buat lagi satu perjanjian yang bernama Treaty of Tordesillas. Dia meletakkan Brazil sebagai kawasan yang menjadi milik Portugal.
Disebabkan itulah di Amerika Selatan sekarang, seluruh Amerika Selatan cakap Sepanyol kecuali Brazil. Dan setelah itu di Equatorial Guinea dia jadikan Sepanyol. Sepatutnya Equatorial Guinea ada di Afrika, sepatutnya milik Portugis, tapi ada perjanjian, tiba-tiba Equatorial Guinea menjadi satu-satunya negara yang bercakap Sepanyol di Afrika. Ini perjanjian yang diorang buatlah. Tak puas hati lagi, diorang come up with another agreement, Treaty of Zaragoza. Filipina dan Brunei yang sepatutnya berada di dalam lingkup kuasa Portugis menjadi milik Sepanyol. Dan untuk pengetahuan semua, Brunei pernah dijajah oleh Sepanyol untuk 40 hari sebelum kuasa Brunei menghalau Sepanyol keluar. Kalau tidak pada hari ini, tak mustahil Brunei akan menjadi sebahagian daripada Filipina. Berdasarkan konsep uti possidetis juris lah. Jadi kalau kita tengok di negara kita juga, British dan Belanda ingin menguasai negara kita. Untuk mengelakkan pergaduhan, apa mereka buat? Mereka membahagi tanah Melayu di Sumatera dan juga di Semenanjung Melayu kepada dua bahagian, iaitu di Melaka yang asalnya milik Belanda, Bengkulu yang asalnya milik British ditukar sedemikian rupa. Dan sempadan ini kekal sehingga hari ini. Disebabkan itu, kalau anda pergi ke Sumatera, orang-orangnya masih lagi orang Melayu, bercakap bahasa yang sama, agama yang sama, budaya yang sama, tapi di dalam negara yang berbeza. Ini kerana konsep uti possidetis juris. Okey, uti possidetis juris. Mengapa pihak British dan Belanda buat sedemikian adalah untuk mengelakkan mereka bergaduh sesama sendiri. Jadi dalam perjanjian 1824 ini, pihak Belanda cakap di Pulau Selatan Singapura jadi milik Belanda, Singapura dan Utara Semenanjung Tanah Melayu jadi milik Britain. Okey. Dan setelah itu ini slide yang saya nak jelaskan ini adalah uti possidetis, ini tak masuk sangat dah, tak apa. Jadi apa yang saya nak sebut di sini, mengapa berlakunya pergaduhan di antara dua negara, dua entiti politik, boleh saya sebut, dua entiti politik iaitu Palestin dan Israel, adalah kerana dua pihak ingin mentadbir tanah yang sama. Disebabkan itu, saya sebagai seorang individu, walaupun saya benci dengan apa yang Israel buat kepada Palestin, tapi disebabkan kita kena realistik. Tadi saya ada berbincang dengan Dr. Farid. Dr. Farid pun bersetuju dengan apa yang saya utarakan sebelum talk ni tadi, bahawa kita kena realistik. Kita tak boleh cakap Malaysia tak iktiraf negara haram Israel. Okey, itu Malaysia. But the whole world, macam peta yang saya tunjukkan tadi, terutamanya Amerika Syarikat dan sekutunya mendukung dan mengiktiraf Israel. Okey, dan Israel ni adalah sebuah negara maju. Dia sebuah negara maju di tengah-tengah Timur Barat, tengah-tengah Timur Tengah tu. Jadi persoalan di sini kita kena realistik. Dan kalau kita ingin gaduh, kalau kita ingin terus bergaduh, apa akan jadi pada rakyat Palestin satu hari nanti? Saya ingin memetik contoh daripada tanah kelahiran kita sendiri, Malaysia. Sewaktu Malaysia dibentuk pada tahun 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk oleh sebuah negara merdeka Malaya bekas jajahan British Sarawak, Sabah dan Singapura. Dan apabila persekutuan ini dibentuk, berlaku rusuhan kaum yang teruk juga pada waktu itu. Kerana apa? Kerana dua pihak ingin mentadbir negara yang sama. Lee Kuan Yew nak jadi PM, Tunku Abdul Rahman pun nak jadi PM pada masa itulah. Jadi disebabkan itu, Singapura dikeluarkan daripada Persekutuan Malaysia pada tahun 1965. Memang kalau kita tengok dari sejarah asal Singapura itu Pulau Melayu. Tapi siapa yang bawa kaum-kaum selain Melayu ke situ? Dan sekarang ini kita tak boleh halau orang-orang rakyat Singapura keluar sebab kita kena realistik, dia dah jadi negara. Dia dah jadi negara. Dan kita sebagai sebuah negara yang menjadi ahli PBB, kita kena hormat antara satu sama lain. Dan apabila Singapura dikeluarkan, rusuhan berhenti, walaupun ada rusuhan kaum tahun 1969, tapi itu rusuhan yang sekejap sahaja. Animosity between Malaysia and Singapore ended, and look at where Singapore is now.
one of the most developed countries in the world, and look at where Malaysia is now. Walaupun kita tak semaju Singapura, but we are acknowledged as the 20th most peaceful country in the world by Global Peace Index. And kita adalah salah sebuah negara, Malaysia dan Singapura adalah kedua-dua negara yang mempunyai Human Development Index yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Singapura top 10 lah, kita top 20 macam tu, which is not bad. Apa yang saya nak cakap di sini, kalau sekiranya dulu penyelesaian dua negara ini berlaku, walaupun kita hilang sedikit tanah kita, tapi sekurang-kurangnya kita tidak hilang negara. Katakanlah kalau Malaysia degil pada waktu itu nak berperang dengan Singapura, dan Singapura menang sikit-sikit dah ambil Johor, ambil Negeri Sembilan, Selangor dah berjaya ambil nilai kan. Apa kata kalau Singapura berjaya ambil negeri-negeri kita sikit-sikit, itu yang mungkin akan berlaku. Tapi pemimpin kita, saya tidak kata pemimpin Palestin tak bijak, mungkin mereka ada cara mereka sendiri, tapi pemimpin kita pada waktu itu mementingkan kepentingan rakyat. Disebabkan itu berlaku perpisahan antara itulah. Itu pun salah satu contoh two-state solution. Jadi mengapa berlaku konflik yang tak berkesudahan di Palestin, menjawab balik soalan Dr. Nur Zuhaidah, kerana dua pihak ingin mentadbir tanah yang sama. Dan saya rasa cara yang paling, mungkin kita boleh buka kepada perbincangan, cara yang paling sesuai untuk mengelakkan negara Palestin, terutama di tebing barat, terus ditelan dan ditelan sedikit demi sedikit, adalah untuk kita mendapatkan sepadan yang tetap di antara dua negara. Dan sepadan yang sepatutnya adalah sepadan yang ditetapkan pada tahun 1967. If we can go back. Kalau sepadan tahun 1948 lagi bagus, semua bagi Palestin. Tapi let's be realistic lah ya. Let's be realistic. Saya sendiri sokong kalau dipulangkan secara total kepada Palestin. Tapi kalau kita nak pulangkan Singapura secara total kepada Malaysia, boleh? Tak boleh kan? So we have to be realistic lah. Jadi itulah jawapan saya kepada soalan Dr. Nur Zuhaidah. Saya kembalikan semula sesi ini kepada doktor. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Hazmi. So kita dah melihat isu hangat yang telah diperkatakan, iaitu two-state solution. Mungkin dari segi kacamata undang-undang antarabangsa dia adalah salah satu viable option, tapi pada kacamata pengkritik mungkin bukan dari undang-undang, dari segi ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, ini adalah satu isu kontroversi sebenarnya bila kita sebut two-state solution. Okay, itu adalah bukan satu isu yang mudah, tapi antara perkara-perkara yang perlu difikirkanlah untuk penyelesaian isu State of Palestine dan Israel. Dan kita melihat daripada peta-peta yang di dalam slide tadi, kita lihat antara kuasa-kuasa asal dunia yang telah berjaya divide, okay, pecah dan perintah dunia, kita melihat Britain, okay, sebagai salah satu negara, Spanyol, Portugis. Okay, ni antara kuasa-kuasa, biasanya dia memiliki armada laut yang kuat. Okay, and then dan kita akan sedar bahawa United States, Amerika Syarikat merupakan antara negara baru. Okay, dia bukannya selama selama penjajah yang lain seperti Britain, Spain dan Portugis. Okay, so dan satu isu menarik yang dikongsi oleh Dr. Hazmi ialah Brunei juga pernah diperintah oleh Spanyol selama 40 hari. Okay, so setelah itu mereka berjaya diusir daripada Brunei. Kalau tidak, again, peta dunia kita mungkin akan berubah. Okay, so itu bukan persoalannya. Persoalannya sekarang ialah apakah, okay, in the future, okay, kita dah melihat sejarah, okay, apa yang telah berlaku, dan kita melihat secara realistik dari segi undang-undang antarabangsa, okay, apa yang boleh dilakukan atau boleh dicadangkan. Okay, dan setelah saya dah baca biodata panel kita sebentar tadi, bahawa Dr. Farid merupakan salah seorang ahli My Aqsa legal team yang menjadikan hujahan untuk Palestin di Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Okay, so soalan saya yang keempat ialah, apakah
impak keputusan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ke atas status Palestin sebagai sebuah negara. Okey, kalau kita nak melihat secara politik, ekonomi, sosial akan ada banyak ulasan. Tapi sekarang kita nak lihat dari segi undang-undang antarabangsa. Apakah impak dia ke atas status Palestin sebagai sebuah negara dengan keputusan daripada ICC terkini. Okey, so saya bagi ruang untuk Dr. Farid dalam 10 minit untuk menjawab soalan. Sepuluh minit tak cukup ni Dr. Zul. Kena bagi lebih sikit. Untuk ICC ICC ialah sebuah badan antarabangsa